Tersusun indah lagu pengiring, ayo rakan mari turut bersama, projek Fast Learning 5 Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Encik Zubair bin Yaakob, Guru Besar SK Damansara Damai 2, Puan Nadiah binti Jahidin, Pegawai SISC Plus, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Kami wakil daripada kelas 5 Bestari yang terdiri daripada saya, Akisha, rakan-rakan saya iaitu Insyirah, Aisyah, Arina dan juga Naziha. Hari ini kami akan membentangkan cara penanaman pokok tomato hidroponik ataupun berkebun tanpa menggunakan tanah. Kaedah ini bukan sahaja mesra alam, malah menghasilkan produk yang selamat dan segar untuk penduduk dan kelestarian alam sekitar. Kaedah ini semudah ABC kerana hanya menggunakan air, A, baja, B dan cahaya C. Selain itu, kita juga memerlukan botol plastik, kotak polisterin, bekas pencuci pakaian, batang paip dan juga tong cat supaya boleh dititah semula untuk aktiviti berkebun sama ada di kawasan lanskap kediaman ataupun pejabat. Seterusnya, saya akan mempersilakan rakan saya Insyirah untuk menerangkan berkaitan RBT dengan sejarah. Untuk subjek RBT dan sejarah, kami telah dibahagikan beberapa kumpulan oleh cikgu RBT untuk memudahkan setiap kumpulan mengkaji tentang bagaimana Untuk subjek RBT dan sejarah, kami telah dibahagikan oleh beberapa kumpulan untuk cikgu sejarah. Untuk subjek RBT dan sejarah kami telah dibahagikan beberapa kumpulan oleh cikgu RBT untuk memudahkan setiap kumpulan mengkaji tentang pokok tomato secara hidroponik. Untuk subjek sejarah, di samping itu, subjek sejarah telah memberikan pendedahan bagaimana tentang pembukaan Kemerhalian sebagai kawasan pertanaman di tanah Melayu. Ini ialah hasil projek subjek sejarah yang telah kami hasilkan. Saya menjemput Zara dan Aisyah untuk menerangi subjek sains. Manakala untuk mata pelajaran sains, kami diberi pendedahan tentang cara penanaman pokok buah tomato secara hidroponik. Selain itu, kami telah memulakan penanaman dengan kaedah penimaian biji benih di dalam bekas. Kami juga diberi pendedahan bagaimana untuk menggunakan baja untuk
tomato. Pokok buah tomato yang telah disemai diletakkan di rumah hijau yang telah disediakan. Tahukah hadirin semua, hidroponik akan membekalkan air dengan nutrien dengan efektif. Oleh itu, hidroponik boleh mempercepatkan kadar penumbuhan sehingga 50% berbanding menggunakan tanah. Untuk pengetahuan semua hadirin, semua maklumat ini telah dicatatkan di dalam bentuk footnote semasa waktu bahasa Inggeris. Inilah footnote yang telah kami hasilkan waktu subjek bahasa Inggeris. Manakala untuk subjek matematik, kami telah diberi pendedahan serta diajar cara sukatan baca tekan untuk penanaman pokok buah tomato. Sukatan baja dan air yang diperlukan adalah mengikut kesesuaian. Cikgu Akil telah membantu kami untuk membancuh baja bagi mengelakkan akar pokok tomato cepat rosak akibat terlebih sukatan baja dan air. Untuk maklumat semua, pada subjek pendidikan Islam, semua murid telah diterapkan tentang adab dan tanggungjawab dalam sekitar. Sebagai anggota masyarakat, kita perlulah menjaga dan memelihara alam sekitar. Dia kata jika alam tidak dijaga, maka segala ekosistem telah rosak. Tanaman ini juga dijadikan aktiviti bersama keluarga kerana dapat meluangkan masa bersama anak-anak dan mendidik anak-anak untuk menjaga alam sekitar. Lepas itu saya menjemput Nur Arina untuk mengakhiri pembintangan ini. Secara keseluruhannya, projek BBL tahun ini sangat menarik dan berjaya seperti yang diharapkan. Semua murid berasa seronok dan teruja dengan projek BBL penanaman pokok tomato secara hidroponik. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada Guru Besar SK Damansara Damai 2, Encik Zubair bin Yaakob, Pegawai SISC Plus, Puan Nadia binti Jahidin dan juga guru-guru dan rakan-rakan semua. Hari ini kami wakil daripada 5 Bestari mahu menjelaskan cara-cara penanaman pokok tomato tanpa menggunakan tanah, iaitu kaedah hidroponik. Kaedah hidroponik ini bukan sahaja mudah untuk ditanam tetapi juga selamat untuk pengguna dan juga kelestarian alam. Kaedah hidroponik ini juga sangatlah mudah untuk ditanam kerana ia memerlukan 3 bahan yang mudah iaitu A, B dan C. Air, baja dan juga cahaya. Ia akan memerlukan sedikit lagi barang untuk memperjayakan kaedah ini, iaitu botol plastik, kotak polisterin, pencuci pakaian, batang paip dan juga tong cat yang boleh dikitas semula. Sekarang saya akan menyerahkan kepada kawan saya Nur Anissa Safia untuk menjelaskan lebih lagi. Pada mulanya, Cikgu RBT telah membahagikan kami kepada beberapa kumpulan untuk memudahkan setiap kumpulan membuat kajian tentang cara-cara penanaman hidroponik. Inilah hasil pokok tomato kami. Di samping itu, pada subjek sejarah telah memberikan pendedahan tentang peristiwa pembukaan Cameron Highlands sebagai kawasan pertanian di Tanah Melayu. Inilah contoh pamflet kami. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Madiha untuk maklumat yang selanjutnya. Pada mata pelajaran sains pula, kami telah diberi pendedahan tentang cara menanam pokok buah tomato menggunakan kaedah hidroponik. Selain itu, kami telah memulakan penanaman secara penyamaian biji benih di dalam bekas yang disediakan. Kami juga diberi pendedahan
diberi penjelasan baja menggunakan baja yang boleh menyuburkan pokok buah tomato. Tahukah hadirin semua? Tahukah hadirin semua? Menggunakan cara hidroponik ini 50% lebih cepat daripada menggunakan tanah. Begitu silakan Jasmine untuk menerangkan selebihnya. Perlahan semua Pengetahuan semua hadirin, semua maklumat ini telah dicatatkan di dalam footnote sewaktu mata pelajaran bahasa Inggeris. Kami membuat footnote mengenai tomato pizza. Jadi ini adalah hasil footnote kami. Saya persilakan Munirah untuk maklumat seterusnya. Pada subjek matematik, kami telah diberi pendedahan serta diajar cara sukatan baja yang diperlukan untuk penanaman pokok tomato. Sukatan baja dan air yang diperlukan adalah mengikut kesesuaian pokok tomato. Contohnya, pokok tomato perlu dibaja sebulan 2 kali sahaja. Hal ini mengelakkan kerosakan akar akibat terlebih sukatan baja dan air. Saya beri maklumat. Terima kasih kepada Munirah. Untuk maklumat semua, sewaktu subjek pendidikan agama Islam, semua murid telah diterapkan tentang adab dan tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Sebagai anggota masyarakat, kita seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Andai kata alam ini tidak dijaga, maka akan rosak segala ekosistem yang telah sedia ada. Tanaman ini sesuai dijadikan aktiviti bersama keluarga kerana di samping berkebun, kita dapat meluangkan masa bersama anak-anak dan mendidik mereka menjaga kelestarian alam sekitar. Seterusnya, saya mempersilakan Mia Azwana untuk mengakhiri pembentangan ini. Terima kasih kepada Marika. Secara kesimpulannya, projek PBL pada tahun ini sangatlah menarik dan juga murid-murid SK Damansara Damai 2 berasa seronok dan juga teruja kerana penanaman pokok buah tomato secara hidroponik ini. Itu sahaja daripada kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Rakan-rakan saya yang cerdik pandai, marilah mari datang ke saya. Mari kita bentang projek bersama-sama. Aira Inas Rania, Rafael Razi, Aira Inas Rania, mari kita bentang projek bersama-sama. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Guru Besar SKDD 2, Pegawai SIC plus guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami wakil daripada Kelas 5 Cerdik ingin membentangkan cara penanaman buah tomato secara hidroponik atau berkebun tanpa menggunakan tanah. Kaedah tanaman ini bukan sahaja mesra alam, malah menghasilkan produk pertanian segar dan selamat untuk pengguna dan kelestarian alam sekitar. Kaedah penanaman hidroponik semudah ABC kerana hanya memerlukan air, baja dan cahaya. Selain itu, botol plastik, polistiren, bekas pencuci pakaian, batang paip dan tongcat boleh dikitas semula untuk aktiviti berkebun secara hidroponik sama ada di kawasan kediaman, pejabat atau lanskap. Pada keperingkat awal, kami telah dibagikan kepada beberapa kumpulan oleh Cikgu RBT. Tujuannya adalah untuk memudahkan setiap kumpulan
membuat kajian tentang kaedah penanaman secara hidroponik. Samping itu, subjek sejarah telah memberikan pendedahan tentang bagaimana peristiwa pembukaan Cameron Highland sebagai kawasan di pertanian di tanah Melayu. Pada suatu subjek sains pula, kami diberi pendedahan bagaimana menggunakan baja untuk memperbesarkan pokok buah tomato. Pokok buah tomato yang telah disemai akan diletakkan di rumah hijau yang telah disediakan. Oleh itu, kami diberi pendedahan bagaimana untuk mempercepatkan pokok tomato. Manakala untuk subjek matematik telah diberi pendedahan serta diajar cara kata baja yang diperlukan untuk penanaman pokok buah tomato. Kata baja dan air yang diperlukan adalah mengikut kesesuaian. Contohnya, pokok buah tomato perlu diberi baja 2 kali sahaja. Hal ini bagi mengelakkan atau pokok tomato cepat rosak akibat terlebih perkataan baja dan air. Untuk makluman semua, sewaktu subjek pendidikan Islam atau moral, semua murid telah diterapkan tentang adab dan tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Sebagai anggota masyarakat, kita seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Andai kata alam ini tidak dijaga, maka akan rosak segala ekosistem yang telah sedia ada. Tanaman ini juga sesuai dijadikan aktiviti bersama keluarga, kerana di samping berkebun, pertama untuk merehatkan minda, kedua, ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak, dan yang ketiga, mendidik mereka menjaga alam kelestarian alam sekitar. Secara keseluruhannya, projek PBI pada tahun ini sangat menarik dan berjaya seperti yang diharapkan. Semua murid berasa seronok dan teruja dengan projek penanaman pokok buah tomato secara hidroponik. Sekian sudah persembahan dari kami. Kami ingin undur diri. Moga kita jumpa lagi. Nak berkawat sama-sama tak? Jom! Semua berkawat satu-satu orang. Semua berkawat satu-satu orang. Semua berkawat satu-satu diri kutip gula madu. Dan semua berkawat pulang ke bersama. Berjumpa lagi semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami, wakil daripada kelas 5 dinamik, ingin membentangkan cara penanaman buah tomato secara hidroponik. Kaedah penanaman tomato secara hidroponik ini bukan sahaja
Ya boleh. Bukan sahaja segar. Malah selamat untuk pengguna dan kelestarian alam sekitar. Ya. Penanaman tomato secara hidroponik ini bukan sahaja senang. Sains manakala suatu subjek sains kami pula kami telah memulakan penanaman penyemayan biji benih di dalam cawan polisi. Kami juga telah mengukur ketinggian pokok tomato setiap kali kelas sains. Kami juga diajar menggunakan baju untuk menyemburkan lagi pokok tomato. Pokok tomato yang telah disemai diletakkan di rumah hijau yang telah disediakan. Tukar hadirin semua, kaedah hidroponik, tanaman akan dibekalkan air dan juga efektif dan boleh mempercepatkan kadar penumbuhan pokok. Untuk pengetahuan semua, kami telah menulis footnote mengenai tomato pizza dalam subjek bahasa Inggeris. Manakala subjek matematik, kami diberi pendedahan serta ditunjuk ajar cara sukatan baja untuk penanaman pokok tomato. Singkatan air dan baja mengikut kesesuaian. Baja singkatan baja dari adalah kesesuaian. Dalam ialah baja 2 kali sebulan. Hal ini bagi menghilangkan akar cepat rosak. Untuk makluman semua, sewaktu subjek PAI atau moral, semua murid telah diajarkan tentang adab dan tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Kita seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Andai kata alam ini tidak dijaga, maka akan rosak segala tumbuh-tumbuhan. Tanaman ini juga sesuai dijadikan aktiviti bersama keluarga kerana dapat meluangkan masa mendidik dan meraihkan minda. Secara keseluruhan, projek pemilihan tahun ini sangat menarik dan sangat berjaya. Berjaya. Semua murid teruja dan semua murid sangat seronok dan sangat teruja. Projek semua murid teruja dengan projek ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Sakinah. Nama saya Leticia Adana. Nama saya Atika Kaisara. Nama saya Usna.
Alam anugerah yang dari ilahi, alam anugerah dari ilahi, anugerah yang kita hormati, hendaklah dijaga dan dikasihi, bukan dimusnahkan atau dikotori. Kempen kebersihan dihayati, udara nyaman pasti dinikmati, sehat badan wajah berseri, negara aman hidup harmoni. Jadilah warga bertimbang rasa, kepada alam membuat jasa. Tanah dan tumbuhan dipelihara, terus akan tiada bumi sejahtera. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami wakil daripada kelas 5 efektif ingin membentangkan cara penanaman buah tomato secara hidroponik atau berkebun tanpa menggunakan tanah. Kaedah tanaman ini bukan sahaja mesra alam, malah menghasilkan produk pertanian segar dan selamat untuk pengguna dan pelestarian alam sekitar. Kaedah penanaman hidroponik semudah ABC kerana hanya memerlukan air A, B baja dan C cahaya. Selain itu, botol plastik, kotak polistrin, bekas pencuci pakaian, batang pipe dan tong cat boleh dikita semula untuk aktiviti berkebun secara hidroponik di kawasan kediaman, pejabat atau lanskap. Pada peringkat awal, kami telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan oleh Cikgu Alwiti untuk memudahkan setiap kumpulan menyediakan bekas tanaman aeroponik menggunakan bekas polistrin. Di samping itu, kami telah dipelajari tentang bagaimana peristiwa kelahiran Highlands sebagai kawasan pertanian tanah Melayu. Untuk pengetahuan semua hadirin, kami juga telah membuat footnote mengenai tomato pizza dalam subjek bahasa Inggeris secara berkumpulan. Manakala sewaktu subjek sains pula, kami telah memulakan penanaman dengan kaedah menyemaikan biji benih di dalam bekas sawah polisi. Kami juga telah mengukur ketinggian pokok tomato setiap kali semasa kelas sains. Kami juga diajar menggunakan baja untuk menyembuhkan lagi pokok buah tomato. Pokok buah tomato yang telah disemai diletakkan di rumah hijau yang telah disediakan. Tahukah hadirin semua, melalui kaedah hidroponik, tanaman akan dibekalkan air dan nutrien dengan efektif dan boleh mempercepatkan kadar penumbuhan pokok. Manakala untuk subjek matematik, kami telah diajar sukatan baja yang diperlukan untuk menanam pokok buah tomato. Sukatan baja dan air yang diperlukan adalah mengikut kesesuaian, iaitu baja sebulan 2 kali sahaja. Hal ini bagi mengelakkan akar pokok tomato rosak akibat terlebih sukatan baja dan air. Untuk maklumat semua, sewaktu subjek pendidikan Islam dan moral, semua murid diajarkan tentang adab dan tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Kita seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Andai kata alam ini tidak dijaga, maka akan rosak segala tumbuh-tumbuhan di dunia. Tanaman ini juga sesuai dijadikan aktiviti bersama keluarga
untuk merehatkan minda. Ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak dan mendidik mereka menjaga alam sekitar. Secara keseluruhannya, projek PBL tahun ini sangat menarik dan berjaya seperti yang diharapkan. Semua murid berasa seronok dan teruja dengan projek penanaman buah tomato secara hidroponik. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Fahmi Mahmud. Nama saya Nur Ina Syafiqah binti Mak Raslan. Nama saya Syakir Hamzah bin Abdul. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama angin, apa sebab hujan? Nanti jawab angin. Tanyalah awan, awan nanti kata, aku kandung air. Sampai tempat sejuk, aku pun cair. Lihat dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami wakil daripada Kelas 5 Universiti ingin membentangkan cara penanaman buah tomato secara hidroponik atau berkebun tanpa menggunakan tanah. Kaedah tanaman ini bukan sahaja bersalah, malah menghasilkan produk pertanian segar dan selamat untuk penggunaan dan kelestarian alam sekitar. Kaedah penanaman hidroponik mudah ABC, hanya memerlukan A air, B baja dan C cahaya. Selain itu, botol plastik, kotak plastik, bekal kunci pakaian, batang pahat dan tercat boleh diketahui semula untuk aktiviti berkebun secara hidroponik sama ada di kawasan kediaman, pejabat atau landscape. Pada peringkat awal, kami telah dibahagi kepada beberapa kumpulan oleh Cikgu RBT untuk memudahkan setiap kumpulan menyediakan bekas tanaman hidroponik menggunakan bekal plastik di samping itu kami telah memberikan pendedahan tentang bagaimana peristiwa kemahalan sebagai kawasan pertanian di tanah Melayu. Manakala untuk sahaja matematik kami telah diajar cara sukata baja diperlukan untuk penanaman pokok buah tomato sukata. Baja dan air yang diperlukan adalah mengikut kesesuaian, iaitu baja sebulan 2 kali sahaja. Hal ini bagi mengelakkan akar pokok tomato rosak akibat terlebih sukata baja dan air. Manakala sewaktu subjek sains pula, kami telah memulakan penanaman dengan kaedah penanaman biji benih di dalam bekas cawan polistiren. Kami juga telah mengukur ketinggian pokok buah tomato setiap kali semasa kelas sains. Kami juga diajar menggunakan baja untuk menyuburkan lagi pokok buah tomato. Pokok buah tomato yang telah disemai diletakkan di rumah hijau yang telah disediakan. Tahukah hadirin semua, melalui kaedah hidroponik, tanaman akan dibekalkan air dan nitrogen dengan efektif dan boleh mempercepatkan kadar penumbuhan pokok. Untuk pengetahuan semua hadirin, kami juga telah menulis food log mengenai tomato pizza dan subjek bahasa Inggeris secara berkumpulan.
Untuk maklumat semua, suatu subjek pendidikan agama Islam dan pendidikan moral, semua murid diajarkan tentang adab dan tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Kita seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Andai kata alam ini tidak dijaga, maka akan rosak semua tumbuhan di dunia ini. Tanaman ini juga sesuai dijadikan aktiviti bersama keluarga untuk merehatkan minda. Ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak dan mendidik mereka cara menjaga alam sekitar. Secara keseluruhannya, projek PBL tahun ini sangat menarik dan berjaya seperti yang diharapkan. Semua murid merasa seronok dan terjun dengan projek penanaman buah tomato secara hidroponik. Sekian, terima kasih. Yang dihormati Tuan Guru Besar SK3 Encik Zubair bin Yaakob, yang diayahkan Puan Nadia binti Zahidin daripada SIC Plus, yang dikasihi barisan pentadbir guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Azhari bin Kareta Azwan bersama kawan saya dari projek kami hari ini ialah projek base learning kami pada hari ini ialah untuk membuat omelette cheese. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang peralatan yang perlu digunakan untuk membuat omelette cheese. Yang pertama pinggan, yang kedua pemutar telur, yang ketiga sendok, yang keempat dapur gas, yang kelima kuali lepel. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat omelette cheese. 2 biji telur, sedikit minyak masak, setengah sudu cheese. Tanpa membuang masa, saya akan menerangkan cara-cara untuk membuat omelette cheese. Basuh tangan sehingga bersih. Pecahkan 2 biji telur tersebut. 2 biji telur tersebut dikacau rata. Masukkan telur tersebut ke dalam mangkuk. Panaskan kuali. Tuangkan sedikit minyak. Tunggu sehingga 1 minit. Selepas 1 minit, tuangkan telur tersebut ke dalam kuali. Ratakan telur di dalam kuali. Tunggu sehingga 3 hingga 5 minit. Selepas 5 minit, taburkan keju tersebut di bahagian separuh telur. Tunggu sehingga keju mencair. Selepas keju mencair, tutup api dan angkat telur, masukkan ke dalam pinggan, siap untuk dimakan. Selamat mencuba. Inilah hasil masakannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami wakil daripada Kelas 5 Potensi ingin membentangkan cara penanganan buah tomato cara hidroponik atau berkebun tanpa menggunakan tanah. Sebelum itu kami ingin mengenalkan diri kami. Nama saya Kak Iman. Nama saya Nora Safia. Nama saya Muhammad Mustaqim. Nama saya Muhammad Safwan. Kaedah tanaman ini bukan sahaja masalah menghasilkan produk pertanian segar dan selamat untuk pengguna dan kelestarian alam sekitar. Kaedah penanaman hidroponik semudah ABC kerana hanya memerlukan air, B baja dan C cahaya. Selain itu kita memerlukan botol plastik, kotak polistiren, bekas pencuci pakaian, batang paip dan toncak boleh dilitas semula untuk aktiviti berkebun secara hidroponik sama ada di kawasan kediaman, pejabat atau landscape. Pada peringkat awal, kami telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan oleh Cikgu RBT untuk memudahkan setiap kumpulan menyediakan bekas tanaman hidroponik menggunakan bekas polistiren. Di samping itu, kami telah memberikan pendedahan tentang bagaimana peristiwa Cameron Highlands sebagai kawasan pertanian di Tanah Melayu. Untuk pengetahuan semua hadirin, kami juga telah menulis footnote mengenai tomato pizza dalam subjek Bahasa Inggeris secara berkumpulan. Manakala sewaktu subjek sains pula, kami telah memulakan penanaman dengan kaedah penyemaian biji benih di dalam bekas cawan polistiren. Kami juga telah mengukur ketinggian pokok tomato setiap kali semasa kelas sains. Kami juga diajar menggunakan baja untuk menyebutkan lagi pokok buah tomato. Pokok buah tomato yang telah disemai diletakkan di rumah hijau yang telah disediakan. Tahukah hadirin semua, melalui kaedah hidroponik tanaman akan dibekalkan air dan nutrien dengan efektif dan boleh mempercepatkan kadar penumbuhan pokok. Manakala untuk subjek matematik, kami telah diajar cara sukatan baja yang diperlukan untuk penanaman pokok buah tomato. Sukatan baja dan air yang diperlukan adalah mengikut kesesuaian, iaitu baja sebulan 2 kali sahaja. Hal ini bagi mengelakkan akar pokok tomato rosak akibat terlebih sukatan baja dan air. Untuk makluman semua, sewaktu subjek pendidikan agama Islam atau pendidikan moral, semua murid telah diajarkan tentang adab dan tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Kita seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Andai kata alam ini tidak dijaga, maka akan rosak segala tumbuh-tumbuhan di dunia. Tanaman ini juga sesuai dijadikan aktiviti bersama keluarga untuk merehatkan minda. Ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak dan mendidik mereka menjaga anak sekitar. Secara keseluruhannya, projek PBL tahun ini sangat menarik dan berjaya seperti yang diharapkan. Semua murid berasa seronok dan teruja dengan projek penanaman buah tomato secara hidroponik ini. Sekian, terima kasih.